Pernah tak tengok peta yang penuh dengan garisan-garisan petak macam ni dan rasa pening sikit? Jangan risau. Hari ni kita akan bongkar rahsia di sebalik semua garisan tu. Kita akan belajar cara guna rujukan grid, satu kemahiran yang akan tukar peta ni daripada sekeping kertas biasa kepada sebuah petak harta karun peribadi anda. Jadi, persoalannya, macam mana kita nak cari satu lokasi kecil dalam peta yang luas ni? Betul-betul macam cari harta karun kan? Dan setiap harta karun mesti ada kuncinya. Jom kita cari kunci tu sama-sama. Dan kuncinya, inilah dia. Garisan-garisan menegak dan melintang yang bersilang di seluruh peta. Benda inilah yang kita panggil garisan grid. Fikirkan ia macam sistem GPS tapi versi atas kertas. Ia membolehkan kita pinpoint mana-mana lokasi dengan sangat-sangat tepat. Okey, untuk kita betul-betul faham sistem ni, kita kena mulakan dengan asasnya dulu. Jom kita tengok macam mana dua set garisan ni bekerjasama untuk bagi tahu kita lokasi yang kita cari tu. Rujukan grid ni senang je sebenarnya. Ada dua benda penting. Pertama, garisan timuran. Ni garisan yang menegak, nombor dia makin besar bila kita gerak ke kanan atau ke timur. Kedua, garisan utaraan. Ni pula garisan melintang. Nombor dia makin besar bila kita gerak ke atas, ke arah utara. Dan ini peraturan paling penting sekali. Tolong jangan lupa. Selalu, dan saya ulang, selalu baca nombor garisan timuran dulu, baru nombor garisan utaraan. Nak senang ingat? Guna ayat ni. Masuk rumah, baru naik tangga. Maksudnya, kita jalan ikut koridor timuran dulu, lepas tu baru kita panjat tangga utaraan. Ingat tu ya? Okey, jom kita guna peraturan masuk rumah baru naik tangga tu. Kita mulakan dengan kemahiran pertama, rujukan grid 4 angka. Ini adalah langkah paling asas dalam membaca peta. So, bila kita nak guna rujukan 4 angka ni? Bayangkan macam ni. Ia sesuai sangat untuk cari satu kawasan yang luas. Contohnya, kalau kita nak cari mana letaknya ladang kelapa yang besar tu atau satu kawasan hutan simpan, guna 4 angka ni dah cukup bagus. Cara dia senang sangat, ada 3 langkah je. Pertama sekali, cari dulu kotak atau segi 4 grid mana yang ada objek kita. Dah jumpa? Okey, sekarang ingat peraturan tadi? Masuk rumah dulu. Kita ambil nombor garisan timuran yang ada kat sebelah kiri kotak tu. Lepas tu, baru kita naik tangga. Ambil pula nombor garisan utaraan yang ada kat bawah kotak tu. Jom kita cuba dengan contoh betul. Okey, jom kita buat sama-sama. Sasaran kita ialah kawasan pertanian kelapa ni. Nampak tak? Langkah pertama dah selesai pun. Kita dah jumpa petak grid yang betul. Baik, langkah kedua. Ingat, masuk rumah dulu. Kita tengok garisan timuran di sebelah kiri petak kita tu. Nah, nampak kan? Nombornya ialah 07. Seterusnya, langkah ketiga. Kita naik tangga. Kita tengok pula garisan utaraan di bawah petak tu. Nombornya 40. Senang kan? Sekarang kita tinggal gabungkan je. Timuran dulu 07, lepas tu utaraan 40. Jadi kita dapatlah rujukan grid 4 angka kita, RG0740. Siap! Itulah dia lokasi kawasan pertanian kelapa tadi. Tapi ada satu masalah sikit. RG0740 ni dia tunjuk satu kawasan petak yang besar. Macam mana kalau kita nak cari satu benda yang spesifik? Contohnya satu bangunan je dalam petak tu. Kita perlukan sesuatu yang lebih tajam. Di sinilah kita nampak beza kuasa antara dua jenis rujukan ni. Rujukan 4 angka ni ibarat kita guna lampu suluh yang cahayanya lebar, kita nampak kawasan umum. Manakala rujukan 6 angka ni pula, ibarat kita guna penunjuk laser, kita boleh tunjuk satu titik yang sangat-sangat spesifik. Jadi, dah tiba masanya untuk kita naik taraf kemahiran kita. Jom kita kuasai rujukan grid 6 angka. Ini alat yang akan bagi kita ketepatan macam seorang pakar navigasi. Dengan kuasa 6 angka ni, kita bukan lagi cari kawasan. Kita dah boleh cari objek yang spesifik. Kita boleh cari sebuah sekolah, sebuah masjid ataupun tanda aras kecil macam stesen trigonometri tu. Okey, jom kita cuba. Dalam petak 0540 ni, nampak tak ada simbol masjid? Misi kita sekarang, cari kedudukan tepat masjid tu guna rujukan grid 6 angka. Kuncinya ada kat sini. Rujukan 6 angka ni sebenarnya cuma tambah 2 digit ekstra.
Macam mana? Senang je. Bayangkan petak grid 040 tadi, kita pecahkan lagi jadi grid yang lebih kecil. 10 bahagian ke kanan dan 10 bahagian ke atas. Digit ketiga adalah untuk agak-agak kedudukan dari kiri ke kanan dan digit ke-6 pula untuk agak-agak kedudukan dari bawah ke atas. Jom kita bedah siasat nombor RJ05404 ni. Okey, 05 dan 40 tu kita dah kenal kan? Itu rujukan 4 angka asal kita. Sekarang, kita tengok digit ketiga, iaitu 4. Maksudnya, dari garisan timuran 05 tu, masjid ni berada kira-kira 4/10 bahagian ke kanan. Lepas tu, digit terakhir, 8. Maksudnya, dari garisan utaraan 40, masjid tu berada agak tinggi, kira-kira 8/10 bahagian ke atas. Jadi, bila kita cantumkan semua nombor-nombor ni, kita akan dapat RG054408. Nampak tak bezanya? Daripada satu kawasan petak yang luas, RG0504, kita sekarang dah tahu lokasi sebenar masjid tu dengan jauh lebih tepat. Mantap. Jadi, apa yang kita dah belajar hari ni? Jom kita buat satu ringkasan cepat tentang perbezaan dua kemahiran ni dan paling penting, kenapa ia sangat-sangat berguna. Rasanya dah jelaskan beza dia? Kalau nak cari gambaran besar macam ladang kelapa tu, guna 4 angka macam RG0740 dah cukup. Tapi, bila kita perlukan ketepatan seatam laser untuk cari satu bangunan kecil macam masjid tu, kita kena guna kuasa 6 angka. RG054408. Bezanya macam kita cakap kat area situ dengan tepat kat sini. Jadi, kenapa semua ni penting? Sebab anda sebenarnya baru saja belajar satu bahasa baru, iaitu bahasa peta. Dengan kemahiran ni, mana-mana peta topografi kat dunia ni bukan lagi sekadar lukisan, tapi dah jadi panduan yang sangat berguna. Tak kisahlah anda nak meredah hutan ke atau sekadar merancang perjalanan, anda sekarang ada keyakinan untuk menavigasi. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ni. Sekarang, kunci untuk buka rahsia peta dah ada di tangan anda. Dengan kemahiran baru ni, harta karun apa pula yang anda akan temui dalam pengembaraan anda yang seterusnya?